Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nafisah binti Sul. Nombor matrik di 2018-208-5673. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains Pertanian semester 2 2019-2020. Saya telah diberi tugasan final assessment untuk membuat satu video berdasarkan soalan-soalan yang telah diberikan oleh pensyarah-pensyarah falsafah ilmu. So saya memilih soalan 3 yang mengenai perbandingan epistemologi antara modisme dan pasca-modisme yang harus dibentangkan, iaitu pengenalan, penghujahan, perbandingan juga refleksi diri. So terlebih dahulu kita akan membincangkan tentang memberitahu pengenalan tentang perbandingan epistemologi antara modisme dan pasca modisme. Okey, apa itu epistemologi? Epistemologi adalah satu hasil pemikiran manusia yang dapat diperolehi cukup hanya dengan menanyakan jawapan sesuatu masalah orang lain, mengamati, melakukan pemerhatian ataupun dengan menggunakan teknik-teknik cara lain. Selain itu, pengetahuan juga dapat dihasilkan menggunakan cara lain yang dikenali sebagai kaedah ilmiah yang disusun penyusunan ilmiahnya yang dikenali sebagai epistemologi. Okay. Tambahan pula, epistemologi ni dia mempunyai pelbagai penelitian yang diungkapkan oleh para ahli untuk mengorek apa sebenarnya itu maksud sebenar epistemologi ini. Bagi saya memilih satu tokoh iaitu Musa Asy'ari. Dia menyatakan epistemologi adalah cabang filasat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu dan ilmu sebagai proses usaha yang sistematik dan juga metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek kajian ilmu. Okey. So apa pula modisme dan pasca modisme? Modisme ialah adalah pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran terdahulu, iaitu tradisionalisme mengikut aliran keadaan semasa yang dianggap moden. Okey, pasca modisme pula pemikiran yang lahir pada abad ke-18 apabila kelahiran ramai pemikir yang intelektual dan juga kemajuan teknologi di barat. Okey, seterusnya saya akan menghujahkan epistemologi, perbandingan epistemologi dan antara modisme dan juga pasca modisme. Okey, yang boleh saya beritahu, zaman modisme yang dipanggil zaman pencerahan Enlightenment ni mula berkembang apabila munculnya tamadun barat yang diketuai Charles Darwin, Sigmund Freud, Karl Marx pada abad ke-18 yang bertunjangkan akal sebagai kiblat ataupun arah dia. Okay. Di mana disebabkan bertunjangkan akal sebagai perkara utama, ia menentang fahaman dahulu dan melakukan perubahan mengikut aliran perkembangan semasa, dan itu yang di mana saya bagi tahu sebelum ini, iaitu perkembangan yang berteraskan kemajuan teknologi di barat dan juga agama. So kebanyakan masyarakat Eropah dia mula meninggalkan agama
tanpa berfikir panjang kerana ia menganggap ia perlu berteraskan akal tanpa menggunakan agama sebagai landasan rujukan. Okey. Perubahan pemikiran era Maurisme yang dianggap tidak sesuai lagi digantikan dengan pasca Maurisme. Okey, pada pasca Maurisme ini muncul sebagai pemikiran baru dan terjadinya pelbagai serangan pemikiran terhadap orang lain. So, ia menyebabkan faktor autoriti iaitu kuasa yang dianggap dogmatik dan ketinggalan zaman bagi Kristian dan juga agama-agama lain. Ia tambahan pula, pasca Maurisme ini meruntuhkan sistem hierarki iaitu susunan yang terdahulu dengan meletakkan keluarga di atas keluarga sebagai unit utama binaan masyarakat dan juga negara dengan menampilkan kecenderungan seksual dan heteroseksual yang tinggi dan lepas bebas daripada ikatan halal dan haram, salah dan benar. Okay. Seterusnya saya akan membandingkan epistemologi antara Maurism dan juga pasca Maurism. Okey, perbandingan epistemologi antara Maurism dan pasca Maurism ni ialah di mana epistemologi ini dia lebih kerap kepada kebenaran ilmu yang sahih. So, diorang kena pastikan ilmu yang diorang sampaikan itu betul dan sahih. Di mana epistemologi ini menerapkan 6 prinsip menurut falsafah, iaitu pertama, bagaimana sesuatu pengetahuan menjadi ilmu. Kedua dia pula, bagaimana cara dia. Ketiga, perkara apa yang harus dititik beratkan agar mendapatkan pengetahuan yang sahih. Keempat, apa kebenaran dan sahih itu sendiri. Kelima, apa ciri-ciri dia. Dan yang keenam ataupun terakhir, cara atau teknik apa yang dapat membantu dalam mendapatkan ilmu pengetahuan berupa ilmu. So, epistemologi ini lebih kepada kebenaran yang berteraskan pada aras yang betul, agama sebagai tunjang utama dia. Manakala Maurism dan pasca Maurism ini dia lebih kepada penentangan terhadap agama kerana ia lahir daripada pegangan kepada sekularisme iaitu zaman Renaissance dan ia menganggap agama kolot dan sesetengah ajarannya tidak lagi sesuai dan juga berdasarkan aliran dari semasa ke semasa. So, disebabkan itu berlakunya banyak serangan dan pemberontakan agama, terutamanya sekali pada agama Islam di pasca Maurism. Pada masa pasca Maurism ni, mereka menyasarkan golongan intelektual, golongan awam melalui kefahaman agama, budaya dan juga adat resam. Okey. Terakhir sekali apa yang saya boleh sampaikan iaitu dari refleksi saya sendiri, di mana disebabkan perkembangan moden, perkembangan zaman, budaya ini banyak bertentangan dengan epistemologi yang menerapkan pengetahuan sebagai ilmu yang sahih, yang membenarkan epistemologi yang membenarkan kesahihan itu menjadi tunjang ilmu pengetahuan. Disebabkan itu juga ia menganggap sebagai suatu pemikiran barat yang tidak lagi mampu menghasilkan gagasan ataupun kelompok yang menuju ke arah kebaikan ataupun lebih kepada sifat-sifat murni dia. Okay. Tambahan pula tragedi pada 11 September 2002 di Amerika Syarikat memberi kesan besar, iaitu Islam dilabel sebagai agama pelampau dan juga pengganas, dan barat pula kecenderungan untuk membenarkan lesbian, gay, bisexual, bisexual dan juga LGBT bergerak bebas tanpa landasan yang sepatutnya. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.